Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat masyayikh al-asatizah wal a'immah di Masjid Husin Sumbando yang saya hormati dan saya sayangi, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menyambung pengajian kita tentang kitab iaitu Daurah Safinatun Najah, seperti yang telah ditetapkan oleh AJK Majlis. InsyaAllah pengajian ini kita mula program selama 1 jam setengah. Maka insyaAllah kalau sebelum 10.30 pun dah 1 jam setengah, kita boleh berhenti dan boleh balik awal lah. Tu kalau kita mula awal, insyaAllah kita habis awal. Cuma nanti kalau ada yang nak tanya boleh tulis kat kertas, terus letak sinilah. Mungkin dalam setengah jam sebelum terakhir boleh soal jawab. Sebab kitab Safinah ni bukannya tebal. So syarah dia pun sesuai dengan Nailul Rajah ni bukannya banyak sangat. So kalau ada yang pertanyaan atau ada apa-apa pertanyaan, insyaAllah boleh saya cuba jawab semampu mungkin. InsyaAllah. Okay, kita lanjutkan pada pertemuan yang terakhir setelah faslun wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, lalu masuk kitabut taharati. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kitabut taharati ay hadza, adapun ini itu adalah kitabut taharati. Okay, jadi ini adalah kitab taharah. Faslun alamatul bulughi salasun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Jadi bila disebut faslun, kenapa kitabut taharah, pertama sekali yang diterangkan oleh muallif di sini dengan alamatul bulughi salasun adalah kerana apabila membahas tentang kitab taharah, berarti mulalah pembahasan ini yang dipanggil dengan berkaitan hukum-hukum taklifi. Apakah itu hukum taklifi? Hukum taklifi ini adalah suatu hukum pembenaran hukum tentang apakah yang wajib dilakukan bagi seorang yang sudah bertaraf mukallaf. Jadi itu pembahasan dia. Dan apa yang dilarang oleh seorang mukallaf. Hukum taklifi dalam hal ini ada 5. Pertama adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Definisi wajib adalah apa yang perkara yang kalau dilakukan mendapat pahala dan ditinggal mendapat dosa. Benda sunat adalah benda yang kalau dia buat dia dapat pahala, kalau dia tinggal dia tak dapat dosa. Mubah adalah perkara yang dia buat atau dia tinggalkan tak ada apa-apa. Makruh kalau dia tinggalkan dia dapat pahala, kalau dia buat tak dapat dosa. Kalau haram pula, kalau dia buat dia dapat dosa dan dia tinggalkan dia dapat pahala. Jadi ini adalah hukum taklifi, ada 5 dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi permulaan kitabut taharah kita dah masuk pembahasan hukum taklifi, iaitu berkaitan apa yang wajib dia kena buat, apa yang tidak wajib ataupun apa yang sunat, apa yang makruh dan apa yang haram. Kerana kita akan menuju perkara yang disebut dengan rukun-rukun Islam tadi, iaitu pertama syahadah dah selesai. Lepas tu kita masuk dengan yang namanya solat yang akan kita lanjutkan sekejap lagi. Lepas tu masuklah yang ketiga adalah berpuasa, berzakat dan akhirnya berhaji ataupun melakukan haji. Jadi sebelum masuk di hukum taklifi yang berupa solat tadi, maka solat ini ada syarat dan rukun. Syarat solat tentunya kena suci dan lain-lain. Maka kita masuklah pembahasan taharah, iaitu tentang sesuci atau bersuci. Alamatul bulughi salasun. Jadi dia terangkan dulu nak masuk sesuci ini, bersuci, kita kena bahas tentang hukum taklif. Siapakah yang dipanggil dengan mukallaf? Jadi taklif tu hukum dia. Lalu mukallaf ni orang yang kena hukum. Orang yang kena hukum ni atau yang maksudnya berkewajipan untuk ada condition boleh kena wajib dan sunat dan lainnya, dia ada 3 alamat. Alamatul bulughi salasun,
iaitu alamat-alamat dah sampai baligh ada 3. Pertama adalah tamamu khamsata asyara, iaitu sudah sempurna 15 apanya sanatan tahunnya. Jadi sanatan tu jadi tamyiz. Khamsata asyara iaitu hitungan 15 itu dihitung sebagai mabni alal fathi. Dalam hal ini ketika seseorang itu sudah mencapai umur 15 tahun dalam kondisi apapun, fi dzakari wal unsa, sama ada lelaki atau perempuan, maka dia sudah dianggap sebagai mukallaf. Balik mukallaf berarti dia sudah terkena hukum baligh. Bila hukum baligh, maka tak kisah laki atau perempuan, dia dah haid ke belum haid ke, laki maksudnya dia dah mimpi ke dia belum mimpi ke, dia dah keluar mani atau belum keluar mani, dia sudah dianggap mukallaf. Maka dia berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang muslim atau dipanggil dengan mukallaf. Dalam hal ini sanatan yang dimaksud dengan sanatan di sini itu apa? Yang dimaksud dengan sanatan di sini adalah sanatan qamariyatan. Iaitu apa sanatan qamariyatan? Iaitu ikut tahun hitungan bulan. Jadi kita ada, kalau kita biasanya zaman sekarang, untuk orang-orang kita, bila-bila kita tengok dia lahir berapa hari bulan, oh dia lahir 1 Januari. Contoh dia 1 Januari, berarti bila setiap 1 Januari je kita anggap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu nama dia hitungan syamsiah atau hitungan bulan matahari. Kalau bulan matahari itu adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang bukan dianggap sebagai bahagian daripada hitungan qamariyah. Contoh dia dalam hal solat. Solat, waktu solat dia ikut matahari. Bila masuk Zuhur adalah zawal. Zawal itu apa? Matahari tepat-tepat berada di atas kepala, jatuh sikit. Itu nama dia, maksudnya waktu Zuhur. Itu syamsiah. Tapi qamariyah itu contoh dia apa? Awal bulan atau awalu syahri, iaitu setiap awal bulan. Dalam Islam menentukan awal bulan adalah tergantung ikut bulan. Maksud ikut bulan iaitu nampaknya anak bulan atau dipanggil dengan hilal. Bila nampaknya anak bulan hilal, maka masuklah tanggal 1 atau 1 hari bulan untuk bulan qamariyah. Itu cerita dia. Tapi ustaz, kalau tak nampak macam mana? Kalau memang tak nampak, itu nama dia 30 hari. Sempurnakan 30 hari. Bulan Islam tidak akan sampai 31 hari. Sama ada 29 atau 30. Contoh dia, ustaz, sepatutnya nampak 6 bulan tapi mendung. Contoh dia. Maka ini nanti masuk dalam khilaf di kalangan ulama, yang mana ulama telah membahagi ada yang imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah fa in ghamma faqdurulah. Maka kira-kiralah ada yang berpendapat maka dianggap nampak. Tapi pendapat yang saya pilih adalah tergantung kepada imkan ru'yah atau tidak. Imkan itu hanya untuk menolak syahadah-syahadah yang batilah. Tetap menetapkan awal bulan harus dengan apa? Harus dengan melihat anak bulan. Kalau tak nampak daerah itu sebab mendung, maka ada daerah lain yang daerah situ yang satu matlak. Satu matlak itu apa? Satu tempat untuk melihat anak bulan. Tentu di Malaysia kita dah ada sistematik untuk melihat anak bulan. Saya tak tahu detailnya, kita kena rujuk kepada pakar falak dan iaitu UKO, Jabatan UKO atau falak. Dalam kalau Jabatan Mufti dia ada bahagian falak dan menentukan waktu solat. Tentunya dia dah tentukan macam mana bila menentukan awal bulan dan tidaknya. Maka apabila dah ada benda ni, pemerintah atau kerajaan telah menetapkan tanggal 1 atau 1 hari bulan, maka kita kena ikut, tak boleh berbeza. Kerana dalam hal setiap awal bulan adalah ditentukan secara kata putus akhir oleh kerajaan setempat. Ini kerana apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Perbezaan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan akan menghilangkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Itu maksud dia. So dalam hal ini, bilakah 15 tahun tergantung qamariyah. Jadi hitung, kira-kira anak tuan-puan dah dia lahir 1 Januari 2018. Contoh dia.
Kira bulan Qamariah dia berapa hari bulan. Jangan salah. Jadi bila jangan duk kira anak saya lahir tahun baru. Contoh dia, tahun baru bukan tahun baru Islam tu. Itu bukan tahun baru Islam. Itu tahun baru orang Kristian. Tapi lahir tahun 1 hari bulan Januari, tengok dia punya kalender Islam dia bila, berapa hari bulan. Contoh dia jatuh pada berapa? Pada 17 Rabiul Awal, contoh dia lah. Maka ingat 17 Rabiul Awal itu adalah ulang tahun dia. Bila dah kira 15 kali atau 15 tahun dia sampai 17 Rabiul Awal, maka dia dah dianggap baligh. Kalau dia belum keluar air mani ataupun belum haid bagi laki atau perempuan, tergantung. Kalau perempuan keluar haid, kalau laki belum keluar air mani, ternyata sampai umur 15 tahun Qamariah, maka dia dianggap sudah baligh. Itu. Lepas tu, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinina. Dan kalau seseorang itu ternyata sebelum 15 tahun tapi dah sampai 9 tahun ke atas, okey, dah sampai 15 tahun ke di atas adalah apa? Atas 9 tahun ke atas, bawah 15 tahun, ternyata si laki tersebut sudah mimpi dan keluarnya mani. Maka dalam hal ini dia itu dianggap sudah baligh. Atau contoh dia, ada budak yang memang keluar mani dengan sengaja ketika dia belum umur 15 tahun tapi di atas 9 tahun, juga dianggap sudah baligh. Maka wajib bagi dia untuk terkena hukum. Itu maksud dia. Jadi kalau perempuan boleh juga ke tak? Ya, kalau betul-betul dia mimpi dan keluar mani, maka dia dianggap sebagai sudah baligh. Perempuan ada mani ke tak? Ada. Laki dan perempuan ada mani. Wal haidu fil untha li tis'i sinina. Wal haidu, dan bagi perempuan kalau dia keluar haid, li tis'i sinina ketika mula 9 tahun. 9 tahun ini apa? 9 tahun Qamariah juga. Kalau ada perempuan umur 9 tahun Qamariah, maka dia sudah dianggap, dan dia keluar haid, maka dia dianggap sebagai orang yang mukallaf. Tapi dia berbeza dengan 9 tahun tadi. Kalau yang tadi 15 tahun tadi tahdidiyah. Maksud tahdidiyah tu apa? Tepat 17 Rabiul Awal. Bila pusing-pusing 17 Rabiul Awal 15 tahun Qamariah, maka tahdidiyah dia terus automatik menjadi mukallaf. Kalau perempuan untuk kes haid, bila 9 tahun tadi, 9 tahun Qamariah, takribiyah. Maksud takribiyah tu apa? Takribiyah iaitu kira-kira. Kira-kira apa? Maksud kira-kira apa yang dikatakan oleh Habib Asy-Syatiri di sini, fala yadurru nuqsanu ma la yasa'u haidan wa tuhran wa huwa maduna 16 yauman. Contoh dia apa? Iaitu 9 tahun kurang 10 hari, contoh dia. Tak cukup 10 hari. Dah dikira sudah dianggap haid. Dah dianggap sebagai mukallaf lah. Kerana darah tu darah haid. Tapi kalau tak cukup 16 hari ke atas, contoh dia kan, iaitu kurang lebih daripada 16 hari. Maksud dia, dia 8 tahun setengah. Jadi jauh daripada umur 9 tahun kurang 16 hari, maka darah yang keluar bagi budak perempuan seperti itu dipanggil dengan darah fasad atau darah rosak, damul fasad. Berarti dia tak dikira mukallaf lagi kerana darah itu bukan darah haid, atau mungkin bahasa yang lain dipanggil istihadah. Boleh ke ustaz perempuan keluar darah macam tu? Kalau Allah nak ceritakan keluarlah dia. Faham? Ini yang paling banyak terjadi kesalahpahaman di kalangan umat Islam antara muslimin atau muslimat yang terjadi di Malaysia. Iaitu salah faham tentang haid dengan istihadah. Nanti kita akan bahas iaitu tentang perempuan-perempuan yang istihadah. Perempuan istihadah tu terbagi kepada berapa? Mazhab Syafi'i ada banyak. Ada muqtadi'ah mumayyizah, ada muqtadi'ah ghairul mumayyizah, ada muqtadah mumayyizah, ada muqtadah ghairul mumayyizah, ada zakirah li adatiha, macam-macam lah. Nanti kita akan bahas tempat dia nanti waktu sampai kepada pembahasan. Jadi inti dia,
Kalau perempuan itu umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah, okey, maka dia dianggap mukallaf. Lebih dari 16 hari ke bawah, maksud 8 tahun setengah contoh dia, maka dia tidak dianggap haid. Okey, faham ya? Kalau keluar atas atau ke atas dianggap haid. Faslun. Jadi yang tadi dah habis, lalu baru masuk faslun, iaitu suatu pasal syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Dia nak terangkan apa ni? Ini adalah pembahasan tentang istinja. Kenapa sebelum bahas nak wudu, bahas dulu cara bersihkan diri daripada najis. Ulama, alhamdulillah, kita di dalam Islam, agama kita sangat lengkap. Perbahasan hukum hakam manusia tu lengkap. Dari mula bersuci, sebagai manusia tentu ada yang bersih, ada yang kotor. Dari mula bersuci sampailah tentang kepimpinan pun kita bahas. Ni dari mula jual beli, dari mula pernikahan, dari mula cara nak masuk mahkamah, dari mula macam mana nak menuntut keadilan, dari mula hukum hakam dunia atau hukum hakam akhirat. Islam itu paling komplit dan paling jelas hukum dia. Beza dengan agama-agama lain. Jadi alhamdulillah kita diberi hidayah sebagai seorang Islam, kerana agama kita agama yang syumuli, iaitu yang lengkap dalam semua aspek. Dan aspek yang paling penting di dalam Islam yang ulama sebut adalah tentang bersuci. Kerana bersuci ini berkaitan tentang apa? Tentang keseharian kita tiap-tiap hari. Tuan-tuan, puan-puan tak tiap-tiap hari masuk mahkamah, kecuali hakim. Hakim tiap-tiap hari ada masuk mahkamah. Tapi kalau kita tak tiap-tiap hari masuk mahkamah, jadi bab mahkamah tu belakang sana. Kadang-kadang banyak kitab fardu ain dia tak sebut pun. Sebab itu fardu kifayah. Pembahasan dia bila terjadi je kes. Tapi kalau bersuci, dia tiap-tiap hari. Maka yang pertama sekali adalah untuk beristinja. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat-syarat dianggap batu itu sudah cukup, itu adalah 8. Maksud dia adalah boleh apakah condition untuk kita guna batu beristinja. Sebelum saya menjelaskan tentang 8 ini, ada pertanyaan, Ustaz, boleh ke saya guna tisu untuk beristinja? Okey, kita teruskan pembahasan dia dulu. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Pertama, dia kena ada 3 batu. 3 batu tu apa? Minimum 3 batu. 3 batu tu apa? Maksud dia sama ada kita ambil 3 ketul batu, okey, atau 1 batu tapi yang memiliki 3 bucu yang besar. Maksud dia yang besar ni maksud dia tak kena lah antara satu dengan yang lain. Itu boleh. Lepas tu tujuan yang ketiga adalah wa ayyunqiya al-mahalla. Maksud dia apa? Dia boleh mengkorek atau menghilangkan atau mengkorek tempat tersebut, lubang tersebut. Iaitu apa? Iaitu tempatnya hasyafah. Kalau zakar tu depan tu boleh dia korek untuk keluarkan najis tersebut. Kalau dubur tu, kira lubang dubur tu kalau dia letak batu tu, dia boleh korek najis tu keluar dengan sempurna. Ini maksud dia batu tersebut. Bukanlah batu leping macam ni. Batu leping macam ni macam nak letak, dia takkan kena kepada lubang tersebut. Itu tak boleh. Dia kena apa? Batu tersebut boleh ayyunqiya al-mahalla. Selanjutnya wa alla yajifa an-najisa. Iaitu apa? Najis tersebut, dia mestilah kepada perkara yang mana illa istinja bil ajri alla yajmuda al kharij kulluhu aw ba'dahu bi yasullah. Okey, iaitu apa? Yang mana dia boleh dikorek. Boleh dia apa? Dia tidak sampai kering sehingga kan susah untuk dikorek. Ini maksud dia batu tersebut. Jadi bila dia keluar najis tersebut, jangan sampai dia kering sehingga tidak boleh dikorek sampai habis. Wa alla yantaqilah, dan najis tersebut tidak boleh berpindah. Tidak boleh berpindah maksud dia apa? Contoh dia berpindah kepada apa? Berpindah kepada di luar tempat lubang tersebut. Contoh dia terkena kepada peha, dia terkena kepada tempat belakang dubur tersebut, tempat 2 dubur tadi. Contoh dia, maka dalam hal ini dia tidak boleh digunakan untuk istinja. Wa alla yatra'a alaihi akharu,
dia tidak boleh terkena pada benda lain. Contoh dia terkena benda lain adalah seperti dia terkena apa? Dia terkena pada air. Contoh dia buang air besar, lalu pada lubang tersebut terkena air yang lain, atau terkena air kencing yang datang dari depan kena ke belakang. Itu juga tak boleh. Allah yahtalita bil khariji ghairu jinsihi. Air ghairu, contoh dia ghairu arakin, terkena peluh, terlalu peluh belakang dia sehingga kan peluh tersebut terkena kepada apa? Terkena kepada najis tersebut. Ini tak boleh lah. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dia tidak boleh melebihi daripada hasyafah dia. Kalau zakar tu dia tidak boleh melebihi sampai terkena kat kepala dia, kat atas, atau kat tempat lain. Ini dianggap sebagai dah tak boleh. Ataupun safhatahu, iaitu contoh dia lubang tersebut dia terkena kepada apa? Kepada belakang yang tadi tu, dubur dia tadi. Maka dalam hal ini dia tidak boleh digunakan untuk istinja. Wala yusibahu ma'un, dan dia tidak boleh terkena air. Batu tersebut tak boleh kita celupkan dalam air dulu baru kita istinja. Itu tak boleh. Wa antakuna al-ahjaru tahiratan, dan batu tersebut mestilah dalam keadaan suci. Jelas. Dalam hal ini kalau kita nilai boleh ke pakai tisu? Boleh ke pakai tisu? Kami di Nahdlatul Ulama Lajnah Basul Masail di Indonesia, kalau tisu tu tisu kering maka kita anggap boleh. Kerana dia sama dah ikut syarat untuk beristinja, iaitu dia boleh 3 tisu. Tak bolehlah pakai 1 tisu, kena pakai 3 tisu. Lepas tu dia boleh yungqiyal mahala, dia boleh cungkil kat tempat tersebut. Lepas tu alla yajifa an-najisu, najis tersebut tak kering. Itu syarat najis lah, najis tu tak kering. So wa alla yantaqila, najis tu tak boleh berpindah pada lain. Justru pakai tisu kita boleh pastikan najis tu tak terkena tempat lain. Contoh dia wa alla yatra'a alaihi akharu, iaitu apa? Pastikan najis itu tak kena benda yang lain. Contoh dia air kencing yang kena kepada najis, contohnya dia jatuh meleleh ke belakang, maka tak bolehlah guna tisu. Kalau dia tak, maka boleh. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dia tidak boleh melebihi safhah dia, iaitu tempat belakang dubur dia, dah hasyafah dia. Wa alla yusibahu ma'un, dan jangan pastikan tisu tersebut adalah tisu yang kering. Jangan pakai tisu baby wipes. Baby wipes kan nama dia. Lalu pembahasan dia, Ustaz, cubalah kalau saya ada baby saya ni buang air kecing dalam pampers. So saya nak tukar pampers dia. Zaman sekarang kita semua pakai baby wipes. Bolehkah dia dianggap sudah suci? Jawapan dia, budak tersebut tak suci lah. Kerana najis dia ada dekat situ. Sebab dengan istinja pakai baby wipes tak dianggap suci. Tapi tak ada masalah budak tu tak suci, sebab bukan budak tu nak solat. Itu masalah dia. Ustaz, saya nak dukung dia. Tunggu dulu. Itu nanti ditakutkan dianggap sebagai hamilun najasah, iaitu orang yang membawa najis. Kalau orang yang membawa najis ketika solat, maka tak sahlah solat dia. Ini tak menghormati budak ni, budak kita anggap kotor atau apa. Tak boleh macam tu. Hukum itu kena konsisten. Jadi kalau dia kata budak tersebut contohnya pakai pampers tu jelas dia dah kecil kat dalam tu, maka dia hamilun najasah. Kalau dia belum sunat macam mana pun sama. Kerana apa? Ketika zakar dia masih ada kulit di situ, maka bila dia kencing, apa yang tersisa di antara kulit dengan zakar itu sudah dianggap kharij ataupun bukan batin, bukan berada di dalam. Kerana apa? Bukti dia kalau kita tarik kulit tu keluarlah helmet dia. So macam mana? Dalam hal ini dia dipanggil hamilun najasah, membawa najis. Kalau ada orang katalah buktinya Rasulullah SAW mendukung, ada satu hadis mendukung antara sahabat, antara cucu dia Hasan ke Husain, saya tak ingatlah hadis tersebut. Tapi ulama membahas, ada yang kata memilih pendapat bahawa yang mana Hasan dan Husain itu termasuk Ahlul Bait, cucu Rasulullah SAW, dia dianggap sebagai tathira, seperti ayat yang menceritakan Allah mensucikan seluruh Ahlul Bait.
So yang mana? Ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi mungkin pendapat yang mengatakan bahawa Hasan dan Husain itu mustasnayat, pengecualian kerana dia dianggap suci, atau memang Rasulullah SAW diitilakkan mengatakan bahawa dibuka kasyafnya ketika itu Hasan atau Husain dalam keadaan memang betul-betul suci. Ulama mentakwilkan seperti itu. Itu adalah khilaf di kalangan ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i jelas hamilun najasah dianggap yubtilu solat. Kalau bawa untuk solat. Kalau bayi tersebut yang lepas guna baby wipes, kita nak angkat untuk bawa dia pergi masuk kereta ke apa, tak ada masalah, bawa je lah. Dia tidak menajiskan kita. Tapi kalau bocor pampers tersebut, batal lah. Itu maksud batal dia bukan batal, maksudnya kita terkena najis lah. So kenalah bersih tempat najis. Itu je sistem dia. Wa an takuna al ahjaru tahiratan, berarti tisu tersebut kalau nak pakai dia kena suci. Itu pendapat yang saya pilih, dan beberapa ulama kontemporer juga mengatakan bahawa tisu boleh digunakan untuk istinja. Walaupun ada sebahagian ulama kontemporer yang memilih bahawa tisu tidak boleh untuk digunakan istinja dengan alasan hanya batu sahaja dianggap sebagai ini yang warid. Alasannya macam tu. Dia panggil ta'abudi. Benda ta'abudi ni tak boleh nak istiad. Itu pandangan sebahagian ulama. Pendapat sebahagian ulama, benda ini maqulatul makna, boleh difahami secara makna. Maka dia berpendapat tisu boleh digunakan untuk istinja. Faslun ay hadza, adapun ini suatu fasal. Furudul wudu'i sittatun, kefarduan wudu itu ada 6. Sekarang kita masuk dengan dengan yang namanya wudu. Pertama itu, apakah itu wudu? Wudu itu adalah suatu ibadah yang ibadah khusus. Ibadah khusus yang dimulai dengan membasuh wajah, diakhiri dengan membasuh kaki. Dibasuh kaki, yang digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Itu wudu secara syarak. Secara syarak itu menurut syar'an, menurut syariat. Tapi wudu secara bahasa adalah at-tabarrud. Tabarrud itu apa? Iaitu ambil air untuk sejukkan badan. Tabarrud. Contoh dia apa? Tuan-tuan, puan-puan kalau pergi umrah atau pergi haji, duduk kat Mekah sana, punyalah panas. Panas betul lah, ambil air lah sikit, tak tangan. Ni nama dia tabarrud. Maka kalau kita nak berwuduk, panaslah nak berwuduk, kita wuduk niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, contoh dia. Maka sahlah wuduk tersebut. Sebab dia dah niat, dah dengan cara syarat dan rukun dia lengkap dah. Tapi kalau panasnya tak muka, tak tangan, tak niat wuduk pun, dah letak kaki, lepas tu jalan sekali azan. Tadi saya panas tadi, saya letak air, saya anggap dah wuduk lah, contoh dia. Itu tak boleh. Kerana apa? Bila dia buat tadi, dia niatnya untuk tabarrudu, untuk bertabarrud. Tabarrud tu untuk mensejukkan badan. Walaupun dia dianggap wuduk secara bahasa, tapi belum dianggap kerana masih ada syarat dan rukun. So apakah syarat dan rukun? Syarat dia, apa yang dipanggil dengan syarat dulu. Syarat tu apa? Syarat ni adalah benda yang wajib dilakukan atau benda yang kena dibuatkan atau kena ada sebelum dia melakukan ibadah tersebut. Kalau fardu adalah benda yang dia kena buat berada di dalam ibadah tersebut. Boleh faham? Ke laju sangat? Laju sangat? Tak? Okey. Kalau okey tak apa. Jadi apa? Jadi kalau syarat tu, contoh dia syarat wudu, dia kena apa? Contoh dia, maka benda tu kena dibuat di luar ibadah tersebut. Contoh dia, air dia kena air yang mutlak dan lain-lain. Itu syarat wudu. Fardu wudu, benda yang dia kena buat di dalam ibadah tersebut. Contoh dia apa? Niat, basuh wajah dan lain-lain. Boleh faham ya? Furudul wudu sittatun, fardu wudu ada 6. Al-awwalu, yang pertama sekali adalah an-niyatu. An-niyatu adalah niat. Niat secara bahasa apa? Lughatan al-qasdu. Qasdu tu apa? Qasdu ini adalah
apa yang engkau nak. Macam tu dia. Sengaja. Sengaja. Atau yang kita nakkan, yang kita contoh dia, saya memang tengah niat nak mengajar sekarang, iaitu saya memang betul-betul tengah sengaja mengajar sekarang. Itu qasdu. Al-qasdu secara bahasa. Kalau secara syar'an atau dipanggil dengan secara istilah, dipanggil qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Iaitu apa? Meniat atau melakukan sesuatu yang disertai dengan melakukan perkara tersebut. Jadi tergantung apa? Kalau niat solat, iaitu ketika kita pertama sekali takbiratul ihram, ini nama dia niat solat. Kalau kita wudu apa? Pertama sekali kita basuh wajah kita yang pertama. Okey, untuk niat kita akan bahas kejap lagi. Kerana pembahasan dia ada pembahasan khusus. Sekarang kita masuk dulu iaitu tentang furudul wudu. Al-awwalu an-niyatu. Niat di dalam wudu itu apa? Niat dalam wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Cukup. Oh Ustaz, saya belajar kat sekolah kat Malaysia dia tak ada wudu'a. Boleh ke tak? Boleh. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Yang wajib kena ada nawaitu dia raf'al hadasi al-asghar. Ini yang wajib. Lillahi ta'ala tu sunat. Lillahi ta'ala tu ikhlas. Maksud dia menunjukkan kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Nawaitu itu dipanggil dengan al-qasdu, iaitu sengaja tadi nak buat. Nawaitu dari kata nawa. Nawaitu bertemu dengan domir at-ta'u, iaitu domir mutakallim, domir rafa' mutakallim. Nawaitu iaitu aku sengaja atau aku berniat. Al-wudu'a maksudnya berniat untuk berwudu. Niat berwudu li raf'il hadasil asghari. Yang wajib adalah li raf'il hadasil asghari atau nawaitu raf'al hadasil asghar. Raf'al tu maksud dia menghilangkan. Hadasi iaitu hadas. Hadas itu adalah kekotoran yang sejenis maknawi. Kotor yang sejenis maknawi. Maksud maknawi tu apa? Kotor dia bukan macam najis yang boleh kita tengok. Contoh dia kita nampak najis air kencing atau kotoran najis seperti tahi. Contoh dia itu adalah najis yang boleh dinampak. Ainiyah, najis aini. Tapi ini najis yang maknawi, yang abstrak, tak nampak, iaitu berada pada dalam keadaan kita ni dalam keadaan tidak suci. Najis hukmi. Ada lagi najis hukmi, iaitu contoh dia ainun najasah yang terkena pada lantai. Lalu ain najasah tu, tai tu contohnya dah hilang, tapi tempat ini belum disucikan dengan air, maka tempat ini masih dianggap najis. Najis hukmi. Hadas adalah pada orang seseorang itu yang dia telah terjadi sesuatu pada dirinya yang dia dianggap dalam keadaan hadas, iaitu tidak suci, iaitu najis yang maknawi, yang abstrak, dalam erti bukan diri dia najis, dia dalam condition tidak suci. Itu dipanggil dengan hadas. Lalu hadas ini ada dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil itu apa? Hadas kecil adalah seperti dia dalam keadaan baru saja kentut atau pernah kentut dan belum bersuci. Dia baru saja melakukan qadil hajat, iaitu menunaikan hajat, dan dia belum sempat bersuci. Bersuci dalam erti berwudu. Misalnya, kalau yang besar nanti kita bahaslah. Akan kita bahas tentang mandi, tentang haid dan juga dan lain-lain lah. Jadi yang wajib di dalam niat wudu adalah nawaitu raf'al hadasil al-asghari atau hadasil asghari. Asghari. Jadi itu adalah yang wajib dalam niat. Asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Sekarang macam ni, Ustaz, macam mana nak niat dengan basuh wajah? So niat dulu ke nawaitu ghuslal wajh, nawaitu ghuslal wajhi pula. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Baru kita berwudu, letak air di muka. Tu tak betul. Tak sah. Yang sah itu apa? Waktu pertama air yang ada di tangan kita letak di wajah pertama, basuhan pertama, maka itu yang dianggap sebagai
ghuslul wajhi muqtarinan atau an-niyatu muqtarinan bil fi'lihi, iaitu melakukan basuh, iaitu berniat dengan pertama sekali melakukan ibadah tersebut, iaitu dalam kes ini adalah wudu. Maka niat tersebut wajib bil qalbi. Bil qalbi itu apa? Dengan hati. Lalu untuk melafazkannya hukum dia sunat. Itu kita akan bahas nanti waktu pembahasan dia. Saya uraikan panjang masalah niat, kerana perkara tersebut yang terjadi perbezaan, iaitu pertikaian di kalangan orang-orang yang fitnah pada hari ini. Okey, so ghuslul wajhi kembali tadi. Bila? Iaitu niat nawaitu raf'al hadasil asghari, pertama sekali letak air. Terus niat nawaitu. So macam mana saya nak cakap saya nak basuh muka? Tak, yang wajib adalah di dalam hati. Ustaz, saya nak tukar boleh tak? Bukan nawaitu raf'al hadasil asghari. Boleh tak saya buat tukar apa? Nawaitu ana anwi li raf'il hadasil asghari. Contoh dia, tak ada masalah. Atau saya nak cakap bahasa Melayu lah sahaja, aku menghilangkan hadas kecil. Contoh dia, kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sah tak? Sah. Kerana yang penting adalah dalam hati itu kita niat untuk menghilangkan hadas kecil. Itu maksud dia. Faham? Jadi tak ada masalah nak guna bahasa Jawa ke, nak guna bahasa Inggeris ke, nak guna bahasa India ke, tak salah. Yang penting faham dan benda itu sampai pada apa yang wajib, iaitu berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Dah cukup. Dan dia mesti letak pada basuhan yang awal. Apakah yang dimaksud dengan wajah? Wajah adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiri lahyaini wa ardan ma bainal udhunaini. Wajah secara panjang dia apa? Panjang dia tu ni. Ini adalah antara tumbuh-tumbuhannya rambut di kepala biasanya sampailah habis 2 gerahang bahasa Melayu dia. Dua gerahang ni. Ini dipanggil wajah dari segi panjangnya. Panjangnya. Lepas tu dia sebut apa? Aradan dia apa? Aradan ma bainal udhunaini, antara 2 telinga. Berarti apa yang ada di dalam ini dipanggil sebagai wajah. Tapi ingat, ada kaedah di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab lain. Ini tersebut dalam kitab-kitab usul fiqah. Bukan usul fiqah yang kecil, tapi yang besar. Contoh dia Mukhtasar Ibn Hajib. Ada satu kaedah nama dia ma la yatimul alwajibu illa bihi fahuwa wajib, kan? Ada benda yang tidak boleh sempurna perkara tersebut kecuali dengannya, maka perkara tersebut dianggap wajib. Maka dalam wuduk yang wajib macam mana? Kena lebihkan sedikit daripada basuhan wajah. Kerana impossible manusia tu boleh berwuduk tepat-tepat lurus, tak kena lebih. Contoh dia lurus, susah. Mesti akan terlebih sikit untuk ihtiyatan. Kerana ma la yatimul alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Contoh dia. Begitu juga perempuan dalam hal solat. Dalam hal solat saya pakai telekung Malaysia. Telekung Malaysia macam ni Ustaz. Kalau telekung tu jatuh ke belakang macam ni, maka nanti terbukalah aurat dia. Boleh jadi solat dia tak sah. Jadi akhir apa? Mala yatimu alwajib illa bihi fahuwa wajib. Maka bagi perempuan kena tutup dagu. Lebihkan ni, lebihkan dagu. Kerana mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Begitu Pak. Itu maksud dia. Maksud di kalangan ulama malah itu wajib. Jadi bila basuhlah yang lebih. Kerana takut. Jadi janganlah basuh sini ambil air letak di sini. Pastikan nak tepat. Basuh je lah lebih. Tak ada masalah. Ghuslul wajhi, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Lalu habis ghuslul wajhi. Okey. Ustaz, macam mana pula dengan rambut-rambut yang ada dekat muka? Kalau ada janggut, dia panggil bahasa Arab lihyah. Kalau lihyah tersebut tebal, betul-betul tebal, maka dia boleh cukup dengan melakukan macam ni. Contoh dia Maulana ni kadang-kadang dia tebal-tebal. Saya ni memang tipis orang Melayu. Orang Melayu ni takkan tebal lah. So kalau tipis macam saya ni, maka kenalah pastikan semua air masuk di antara
janggut. Faham? Jadi kalau dia memang Maulana tebal macam ni, itu tak boleh nak buat apalah, dia cukup dengan zahir dia sahaja. Tapi kalau rambut-rambut yang keluar di antara wajah, contohnya dekat sini pipi dia keluar rambut, maka dia kena basuh semua, pastikan air tersebut masuk sampai ke kulit. Okey, kerana dia bukan adat. Dia bukan adat keluar yang ada di wajah. Berarti macam ni mana? Ya kena letak air lah. Kena letak air. Tapi ini tak ada masalah, tebal macam ni pun air mesti masuk. Tu maksud dia. Terus asalisu yang ketiga. Asalisu daripada furudul wudu, iaitu apa? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, iaitu membasuh kedua tangan bersama dengan kedua siku. Mirfaqaini, iaitu apa? Basuh kedua tangan, seluruh tangan ni kena basuh melebihi siku. Kerana ma'al mirfaqaini termasuk dianggap bahagian daripada tangan. Kerana itulah dia guna ma'al mirfaqaini. Kerana ma'a ini bahasa Arab dia ada faedah. Faedah dia apa? Faedah dia adalah iaitu bersamaan atau dipanggil dengan musabahah. Musabahah ni apa? Iaitu ikut bersama-sama. Contoh dia apa? Ja'a al-amiru ma'al jaishi. Telah datang siapa al-amir ma'al jaishi, bersamaan dengan tentera. Maksud dia amir datang bersamaan dengan tentera. Atau dalam ilmu nahu dia panggil dengan wawu ma'iyah atau al-maf'ulul ma'ah. Kalau kita belajar jurumiyah kan, ja'a al-amiru wal jaisha, kita baca fathah atau mansub. Jaishanya dibaca dengan mansub. Maka dalam kes ini wal jaisha ini dia dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Berarti amir tersebut datang bersamaan dengan tentera. Tapi kalau baca ja'a al-amiru wal jaishu, amir telah datang, pemimpin telah datang dan tentera, boleh bermakna amir datang dulu lepas tu baru tentera datang. Last amir kena tangkap. Boleh juga makna macam tu. Ya faham. So guna bahasa Arab yang betul. Boleh bermakna macam tu, bukan tak boleh. Maksud dia boleh juga bermakna datang bersamaan. Kerana wawu ataf dia ada banyak faedah. Boleh makna summa, iaitu boleh makna tartib, pertama ini lepas tu itu. Boleh pilih macam tu. Maka yang betul kalau nak masuk bersamaan lebih akurat guna ja'a al-amiru wal jaisha. Macam istawa al-ma'u wal khashabata, air tersebut telah satu level, wal khashabata berserta dengan musahabah dengan kayu tersebut. Itu bahasa Arab. Dalam kes ini ma'al mirfaqaini, iaitu apa? Iaitu bersama dengan, berserta dengan dia punya siku. Berarti siku tu kena masuk lah. Bukan tepat-tepat macam ni, tak. Berarti kena sekali dengan siku. Lebih sikit lah untuk mendapatkan siku tersebut. Maka ini yang dipanggil dengan membasuh kedua tangan. Maka pastikan semua jari dengan bawah apa nama dia, kuku. Itu kena pastikan air tersebut masuk. Kalau yang suka simpan kuku panjang tu, pastikan dia pun pastikan masuklah. Dan celah-celah jari itu kena pastikan masuk. Kena pastikan masuk. Lepas tu ar-rabi'u yang keempat. Yang keempat adalah mashur ra'si. Mashur ra'si itu apa? Iaitu mengusap kepala. Mengusap kepala apa? Iaitu, kenapa yang depan ustaz dia sebut ghuslu? Ghuslu tu maksud dia basuh. Kalau basuh dia kena air yang cukup untuk air tersebut mengalir. Jadi tak boleh lah macam ada air kita ambil tak mengalir dah. Ni dah tak mengalir. Okey, ni ada mengalir. Ni dah tak mengalir, dah kering tapi masih basah sikit. Ini tak saya basuh ni. Tak, ini bukan basuh nama dia. Ini nama dia mashu. Kalau basuh dia kena apa? Dia kena menetes. Menetes yang mengalir. Contoh dia, ini nama dia baru basuh. Dalam mazhab Syafi'i kita jelas dalam cara kita berwuduk, kita kena pastikan ghuslu itu iaitu air tersebut mengalir. Tak boleh celup bagi dah habis tu kita baru letak kat sini, tak boleh. Itu namanya mashu. Tapi kalau rambut atau dipanggil bukan rambut, kepala itu boleh dengan cara apa? Boleh dengan cara mashu. Contoh dia macam ni. Ni. Sah ke tak? Sah. Ghuslu untuk ghuslu mashur ra'si, untuk mashur ra'si macam ni sah.
Walaupun satu ustaz, saya tak ada rambut. Kalau ada rambut tu, ni ambil satu, sah. Asalkan rambut tersebut ada di kepala dan kita tarik di kepala. Tapi ustaz, ni ada satu orang ni, rambut dia panjang. Mat rockers. Rambut dia panjang sampai sini. So dia nak wudu, panjang macam ni kan. Dia ambil air, dia basuh kat sini je. Dia tak nak basuh kat sini. Contoh dia, tu tak sah. Wudu dia tak sah kerana yang dimaksud adalah mashur roksi. Rambut tersebut kena berada di kepala. Kalau panjang kat sini, basuh kat sini, tak boleh. Tapi ustaz, kalau dia tak ada rambut macam mana? Memang tak apa, basuh kepala lah. Ambil macam ni macam saya. Dah selesai. Sah. Macam tu. Ya, mazhab Syafi'i senang lah. Senang. Kerana apa? Mazhab Maliki, dia kena basuh jami'ur ra'si, seluruh kepala. Kalau kita mashu ra'si, iaitu mashu ba'dir ra'si, sebahagian daripada kepala. Kita cukup macam ni. Dia kena semua. Kena semua. Ini yang ulama sebut di dalam kitab ataupun pembahasan haji mutakhirin dalam mazhab Syafi'i. Ketika dah sedar ternyata dekat Mekah ni terlalu banyak orang, laki dan perempuan sama-sama bertawaf. Tawaf syarat, rukun syarat untuk bertawaf mestilah dalam keadaan suci, iaitu berwuduk, iaitu dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Lalu macam mana dalam mazhab Syafi'i? Memegang perempuan membatalkan wuduk. Akhirnya ulama kita mengajarkan biar tidak terjadi talfaq. Apakah itu talfaq ustaz? Talfaq ini mencampurkan pendapat-pendapat pada mazhab-mazhab yang berbeza pada satu perkara. Kalau dalam dua perkara yang beza tak ada masalah. Contoh dia apa? Contohnya dalam bab wuduk dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam hal solat dia ikut mazhab Maliki. Itu tak ada masalah. Ulama tak khilaf, dia kata boleh. Tapi contoh, kalau dia itu apa? Kalau dia itu ambil wuduk mazhab Syafi'i, contoh dia apa? Dia basuh kepala ba'dir ra'si, sebahagian daripada kepala. Cuk settle. Cara wuduk Syafi'i, tak tadlik, tak apa, semua masuk sebahagian macam ni. Tiba-tiba dalam bab batal wuduk dia ikut mazhab Maliki, pegang perempuan tak batal kalau tak ada syahwat. Contoh dia kan. Ini macam mana? Macam ni yang ulama sebut termasuk talfaq yang ditegah. Zaman sekarang ustaz, saya baca kata ulama kata boleh talfaq, ada yang berpendapat boleh talfaq. Cuba baca fatwa tu balik betul-betul. Dia tatabu'ur rukhas atau tidak. Tatabu'ur rukhas apa? Mencari yang mudah atau tidak. Kalau mencari mudah macam tadi tak boleh lah. Mudah syahwat, maksud dia keuntungan syahwat sendiri. Allah maksud saya nampak. Jadi apa? Kalau dia untuk talfaq, kalau dia mencampur aduk mazhab untuk tabaur khas tak boleh. Kalau dia nak sangat juga, maka kita cabar dia lah. Cabar dia simple je. Cuba kalau ada orang pada hari ini dia nak kahwin dengan satu perempuan. Perempuan ni dia tak ada wali. Wali dia dekat rumah. Pergi ke hotel, kita cakap kat dia, nikah lah. Cara apa? Cara campur. Ambil mazhab Maliki tak perlu ada saksi, ambil mazhab Hanafi tak perlu ada wali. Akhirnya nikah tanpa wali, tanpa saksi. Kita tanya, nak tak anak dia kita kahwinkan macam tu? Anak perempuan dia. Anak perempuan dia datang, kita ajak kahwin ikut mazhab apa? Maliki tanpa saksi, Hanafi tanpa wali. Jadi nikah tanpa wali, tanpa saksi. Berani tak dia bagi anak dia kahwin macam tu? Mesti dia tak bagi. Tak bagi pula. Tapi kalau bab wudu, nak pula dia ambil mazhab Maliki, pegang perempuan tak batal. Itu. So kena konsisten lah. Tak boleh double standard. Betul. Unless kalau dia kata nak, bolehlah kita try. Masa try tu kita intinak lah. Maksud dia apa? Kita kita cubalah. Cuba tanya dia berani ke tak. Dia tak berani mestinya. Itu maksud dia. Okey. Mashur ra'si, iaitu mashur ba'dir ra'si. Wal khamisu, dan yang kelima,
Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, iaitu membasuh kedua kaki berserta dengan ka'baini. Ka'baini apa? Dia punya ankle bahasa Melayu dia. Buku lali mata kaki buku lali. Buku lali. Buku lali. Yang ni lah, yang ni dua ni. Ni. Ni saya tak tahu tunjuk. Ni yang sini boleh nampak lah. Bersama dengannya berarti sampai situlah. Sampai situ yang wajib. Tidak perlu sampai nak letak kat betis sampai ke peha, tak perlu. Cukup dekat situ. Itu adalah yang fardu ma'al ka'baini. Pastikan ini ghuslu. Berarti kalau ghuslu macam mana? Termasuk celah-celah jari. Celah-celah jari kaki itu pun kena basuh. Termasuk kalau kuku kaki dia panjang pun kena basuh dalam dia. Dan macam mana ustaz kalau dia terpijak yang namanya duri? Ini dia panggil ada syaukah. Syaukah tu duri. Duri yang masuk ke dalam kaki. Kalau dia terpijak duri dan duri itu masih terkeluar, contoh dia ni kulit dia macam ni kan. Dia macam ni, kalau dia kulit macam ni, maka dalam kes ini kalau duri tersebut terkena daging dan terkena darah, maka dia dianggap sebagai hamilun najasah, membawa najis. Maka dia kena cabut dulu. Cabut dulu baru dia wuduk. Contoh dia. Tapi kalau duri itu terus masuk ke dalam, tak keluar, maka dia dianggap batin, berada di dalam. Maka dalam hal ini wuduk dia dianggap dia tidak dianggap hamilun najasah, membawa najis. Kalau dia lepas wuduk dia solat tetap sah. Faham? Tapi kalau ada duri masuk yang sikit je, tak masuk sampai kena darah, tak masuk sampai kena daging, kalau duri itu memang suci, tak ada masalah. Itu masalah syaukah. Jadi ketika wuduk, pastikan kalau kaki kena duri, pastikan dia tidak sampai hamilun najasah. Kalau tak, kena cabut duri tersebut. Lepas tu juga jangan lupa pecahan-pecahan tumit belakang ni. Tumit. Pecahan-pecahan tumit, kalau dia ada lubang macam pecahan tumit, maka dia kena basuh sampai ke dalam-dalam tersebut. Pastikan dia basuh. Tapi kalau ustaz, kalau dia tumit tu pecah, tak adalah pecah dia sangat sampai berdarah, contoh dia kan. Dalam kes ini pastikan dia basuh tidak sampai tidak sampai darah tu nanti keluar sehingga kan dia itu dalam keadaan hamilun najasah. Sebab nanti bila dia solat darah tu keluar tetap dalam keadaan hamilun najasah. Yang kena basuh adalah zahirnya saja. Itu maksud dia. Asadisu yang keenam adalah at-tartibu. Tartib ni apa? Adalah wad'u kulli syai'in fi martabatihi, iaitu meletak setiap sesuatu pada martabatnya. Pada martabat dia apa? Maksudnya sesuai dengan urutannya. Urut-urutan dia iaitu pertama dengan niat dan bersamaan dengan basuh wajah, lalu niat dengan basuh kedua tangan sampai ke siku, siku. Lepas tu ghuslu ba'dil ra'si, lalu pastikan basuh kaki. Okey. Tadi saya lupa nak terangkan tadi masalah haji. So kalau tuan-tuan pergi haji, ulama mutaakhirin mengajarkan bila kita berwuduk, pastikan berwuduk dan mengikut mazhab Maliki. Mengikut mazhab Maliki itu apa? Pastikan kita basuh seluruh kepala. Niat untuk ikut mazhab Maliki, basuh seluruh kepala. Okey, lepas tu jangan lupa bila membasuh tangan, wajah dan kaki, ini yang fardu adalah pastikan kita tadlik. Tadlik tu apa? Kita gosok. Kerana mazhab Maliki wajib tadlik. Dalam mazhab Maliki, kalau ada air kolam, kita masukkan tangan macam ni pun kita tarik balik, belum dianggap cukup. Kerana apa kita nak berwuduk dengan cara mazhab Maliki? Agar supaya ketika kita melakukan tawaf, kalau kita terpegang perempuan ketika melakukan tawaf, maka perkara tersebut tidak membatalkan wuduk. Yang cakap ni siapa? Bukan saya. Iaitu ulama-ulama mutaakhirin minal mazhab syafi'i. Iaitu ulama-ulama yang akhir dari kalangan mazhab syafi'i. Dia yang mengajarkan seperti ini kerana tahu dalam keadaan kita kesusahan atau dipanggil dengan dalam keadaan masyaqqah. Maka kita perlu mengambil solution, iaitu dengan lakukan perpindah intiqalul mazhab, iaitu berpindah mazhab, biar tidak terjadi talfaq yang dilarang, iaitu mencampur adukkan mazhab.
Kerana masalah talfaq, Imam As-Subki sebut di dalam kitab Jam'ul Jawami', dia kata apa? Talfaq ini dilarang kerana takut ihdasu qauli salis, iaitu takutnya terjadi memunculkan pendapat ketiga yang kontroversial. Dengan alasan itu ulama melarang untuk melakukan talfaq. Macam tadilah, ambil mazhab Maliki untuk ni apa, tanpa wali, tanpa saksi, ambil mazhab Hanafi untuk nikah tanpa wali, lepas tu munculkan pendapat ketiga yang akan kharqul ijma', yang akan melawan ijma', iaitu bernikah tanpa wali dan tanpa saksi. Boleh sah tak? Tak boleh sah. Malah wajib ditakzir ataupun wajib dihukum kalau dia tahu benda tersebut tidak sah dan tetap melakukan jima' kerana nikah dia batil. Contoh dia, as-sadisu at-tartibu. Yang keenam adalah tartib. Okey, faslun. Faslun sekarang adalah fasal. Fasal tentang niat. Fasal tentang niat dan tartib. Okey, pertama sekali an-niyatu. Apakah niat? An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah qasdu syai'i, iaitu sengaja melakukan sesuatu, muqtarinan yang disertakan bi fi'lihi, untuk melakukan perkara tersebut. Macam saya kata, maaflah saya pakai yang Arab, so terjemahan saya terjemahan fauri, terjemahan fauriah, iaitu terjemahan langsung. Jadi kalau beza dengan tuan-tuan punya terjemahan, maaflah sikit, tapi saya rasa makna tak jauh beza. Sama je. Jadi apa? Yang masuk niat di sini adalah meniati sesuatu, melakukan sesuatu, iaitu diserta dengan pekerjaan tersebut. Niat ini adalah suatu ibadah atau suatu perkara dalam ibadah dalam Islam, yang mana dia masuk dalam berbagai-bagai bab dalam fiqh. Malah ulama kata, ada yang kata 1/3 daripada ilmu fiqh, ada yang kata lebih, macam-macam lah ulama kata. Ada yang masuk sampai 70 bab dalam fiqh, sesuai dengan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Imam Al-Ahdal dalam kitab Al-Faraid Al-Bahiyah, atau Imam Al-Lahji dalam Ihdahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Berarti niat ni ada dalam semua bab, hampir semua bab dalam fiqh. Contoh dia apa? Bab wuduk ada niat, bab solat ada niat, bab jual beli ada niat, bab nikah ada niat. Dia angkah tukar, wazawaj tukar, tapi hati duk fikir benda lain, tak niat. Jadi ke tak? Tak jadi. Ada orang tengah tidur, dia bangun-bangun pergi jumpa lelaki, dia ngigau, dia kata, oh aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku. Contoh dia tak niat. Sah ke tak sah? Tak sah lah, sebab dia tak niat, dia tengah tidur ngigau. Nak macam mana? Contoh dia, tergantung niat. Juga masalah apa lagi? Masalah wasiat. Masalah wasiat, masalah pernikahan apa tadi? Tadi nak kahwin, lepas tu nak tolak juga, tergantung niat. Tengah tidur ngigau, terucap lafaz tolak, jatuh ke tak? Tak. Dia tengah tidur ngigau, tak kira, tu tergantung niat. Apa lagi? Semualah, semua termasuk sumpah, termasuk membayar kafarah, pun juga. Belum lagi zakat. Zakat pun kena niat. Ustaz, zakat tak payah niat Ustaz, zaman sekarang automatik. Kena niat. Pertama nak bayar tu, nak pakai internet pun dia kena tetap niat. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri fardan li hazihi sanati fardan li, maksud dia ke untuk keluarga dia, fardan lillahi ta'ala. Contoh dia, itu kena ada niat. Pakai klik tak apalah, tapi nak kena klik pun kena ada niat. Itu menurut ulama, kerana zakat satu ibadah yang boleh ditakjil misalkannya. Itu. Lepas tu apa? Muqtarinan bi fi'lihi. Okey, berarti niat tu dia masuk pada semua perkara. Maka dia adalah qasdu syai'i, sengaja melakukan tersebut dengan disertai dengan pekerjaan tersebut. Berarti dia mesti ada fi awwalil ibadah. Apapun ibadah dia kena ada pada awal. Kena ada awal, contoh dia apa? Iaitu wuduk berada di basuhan pertama wajah. Lepas apa? Kalau mandi pada pertambahan air itu kena. Kalau dia solat pada takbiratul ihram. Kalau dia zakat, ketika dia mengeluarkan zakat tersebut, nak bayar zakat tersebut. Kalau dia apa? Kalau dia puasa,
puasa je berbeza. Puasa je berbeza di mana niat tersebut dilakukan pada malam hari, iaitu mula terbenamnya matahari, iaitu masuk waktu maghrib lah, dan habis pada waktu masuknya fajar. Jadi apa antara terbenamnya matahari dengan fajar? Maka inilah waktu malam yang dia kena ada tabyitun niat. Contoh dia, ada orang bila azan maghrib je dia pun buka puasa minum air, dia terus tidur. Dia belum niat. Dia belum niat, dia terus tidur. Dia Allahu Akbar, minum, tidur. Contoh dia. Tak bahaslah dia solat maghrib ke tak, tu kita tak bahas dulu. Tiba-tiba bangun dah masuk syuruk. Berarti dah lepas mayang subuh, dah lepas masuk waktu subuh. Maka sah atau tidak puasa dia? Tak dianggap sah kerana dia belum tabyitun niat, belum menanam niat pada malam hari. Kerana wajib. Kenapa ustaz dia tidak berada di awal ibadah untuk puasa? Kerana susah. Takkanlah dia nak nawaitu sauma ghadin, tengok jam, tunggu. Pukul 5 je azan tu, nawaitu sauma ghadin. Mana boleh, susah. Sebab itulah Rasulullah SAW suruh untuk tabyitun niat pada waktu malam. Itu jelas dia takhsiskan untuk waktu malam, kecuali puasa yang sunat. Puasa sunat kenapa? Kerana Rasulullah SAW pernah, iaitu dia malam tak niat puasa, bila pagi-pagi dah bangun, dah pukul berapa macam tu, dia tanya ke Aisyah, ya Aisyah, ada ke makanan? Dia kata tak ada. Izan aku shaimun lah, aku pun berpuasa lah. Ini dalil menunjukkan bolehnya dia berpuasa sunat tanpa niat pada waktu malam, dengan syarat dari pagi dia belum makan. Itu nanti pembahasan tentang puasa. So itu adalah niat. Wa mahalluha alqalbu, yang namanya niat dia sengaja, maka tempat dia kena ada di dalam hati. Dia kena ada dalam hati. Dia kena ada dalam hati. Maksud dia apa? Dia kena ada dalam hati, berarti hati itu kena betul-betul niat untuk buat tersebut. Kalau dia cakap saja tapi tak masuk dalam hati, tak sah. Lepas tu akan tetapi dalam mazhab Syafi'i tegas, wa talaffudhu biha sunnatun, akan tetapi melafazkan niat adalah sunat. Melafazkan niat adalah sunat. Ustaz, saya dengar ada ustaz saya dekat sekolah, dia kata melafazkan niat adalah bid'ah. Rasulullah SAW tak pernah ajar, tak ada hadis yang mengatakan suruh sebut usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, makmuman atau solat sendiri lillahi ta'ala. Tak ada pun, tak pernah jumpa pun hadis macam tu. Ini kita kena ajar dia lah. Dia kena faham, kena ajar dalam mazhab Syafi'i. Untuk melafazkan niat itu adalah sunat. Kenapa sunat? Dalam mazhab Syafi'i banyak kawan-kawan kadang tanya alasan dia kenapa. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat ulama dulu dia hanya sebut apa? Dia hanya sebut wa yundabu, an-niyatu wa mahalluha, iaitu tempatnya niat al-qalbu, di hati. Wa yundabu at-talaffudhu biha, akan tetapi disunatkan untuk melafazkannya. Kerana apa? Li yushila atau li usahila al-qalba, supaya dia memudahkan hati. Itu ulama dulu dia hanya kata macam tu. Lepas tu ada yang kata itu tak masuk akal. Dia kata tanpa saya perlu lafaz pun mudah untuk saya meniat dalam hati, tak perlu lafaz. Contoh dia. Itu menurut orang tersebut. Tetapi menurut ahli sunnah wal jamaah di kalangan mazhab Syafi'i, apa hujah dia? Ini saya kena sebut dalam mazhab Syafi'i. Baqiya an na'rifa anna niyata maka nuha al-qalbu. Kita kena tahu bahawa niat tempat dia hati. Wal muradu bil qalbi wan nafsi wal dhihni wal khatiri huna syai'un wahidun. Jadi yang dimaksud dengan hati di sini, atau nafsi jiwa, atau dhihni dalam hati kita, atau dalam khatir dalam kata hati, kalam nafsi kita, iaitu teguran hati misalnya, gertak hati, itu semua benda yang satu. Wa huwa ayyaf'ala al-insanu asyai'a an wa'yin wa idrakin, iaitu ketika mana seseorang tersebut melakukan sesuatu tersebut di dalam keadaan sedar. Jadi koma buat tu dalam keadaan sedar. Jadi tuan-tuan puan-puan ni bila buat tersebut dalam keadaan sedar, apa yang tuan-tuan sedang buat. Itu maksud dia niat. Wa idrakin, dan sedar, la an sahwin wa ghaflatin, bukan buat kerana dalam keadaan lupa atau lalai.
Contoh dia tengah fikir benda lain, Allah baru cantiknya ni. Tengah fikir ni Allah Akbar tu keluar tu. Oh, nanti kalau ada api kena keluar situ. Dia sebut Allahu Akbar walaupun usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, itu tak sah sebab dia tengah ansahwin au ghaflatin. Dia tetap ada hati, betul. Akan tapi apakah disunatkan untuk melafazkan niat? Hujah dia apa? Wa ma'lumun annal insana, dan diketahui bahawa sesungguhnya manusia yastahdiru asyai'a fi dhihnihi, menghadirkan sesuatu di dalam hatinya, idza dzakara indahu au dzakarahu bilisanihi, ketika dia sebut di dalam hati dia. Contoh dia usolli fardhu zuhri, mestilah dia ingat macam baca Quran, baca alhamdulillah rabbil alamin, tengah hafal contoh dia kan. Dia tengah fikirlah benda tu, au dzakarahu bi au dzakarahu bilisanihi, atau contoh dia nak hafal, dia kena sebut 10 kali alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, baru masuk hati, betul. Ini disebut wa nadran ila ahmiyatin niyati wa wujubi istihdariha, dan kerana melihat kerana pentingnya untuk niat dan wajib untuk menghadirkan dia di dalam hatilah. Fa innahu yundabu lil musalli ayyuntiqa, iaitu ayyantiqa, iaitu fa innahu, maka disunatkan bagi dia, lil musalli, bagi orang yang solat, ayyantiqa biha, untuk mengucapkan niat tersebut qabla takbiratil ihrami, sebelum takbiratul ihram, kerana supaya hati ni berjaga untuk dalam keadaan solat, khusyuklah nak solat ni. Wa fayaqulu masalan, maka contohnya dia berkata, nawaitu an usalliya fardhu zuhri al hadir, jadi apa, aku niat untuk melakukan solat fardu zuhur sekarang hadir, bukan qadaan, bukan apa dan lain-lain lah. Summa yukabbiru, lalu dia pun bertakbir, takbiratul ihram. Wa ma'lumun, dan yang diketahui, annal manduba, bahawa sesungguhnya yang disunat, ma talabahu asyar'u talaban ghaira jazimin, yang diketahui bahawa sesungguhnya yang disunatkan adalah apa yang dituntut oleh syarak dalam keadaan mencari yang tidak wajib. Jadi ini bukan tolab yang jazim. Jazim ni apa? Yang mesti kena ada. Tak, ini yang kalau boleh kena ada talafuz tadi. Fala wala yushtaratu an ayyakuna daliluhu ayatan aw hadisan. Maka apa? Dalam perkara tolab yang tidak jazim, yang tidak mesti kena buat, maka dia dianggap tidak disyaratkan dalil dia mesti datang daripada ayat Quran atau hadis. Fa adillatul ahkami awsa' min hadza. Dalil-dalil hukum lebih luas daripada Al-Quran dan hadis sahaja. Wa misalu hadza, dan contoh dalam kes ini apa? Anna minal qawaidi asyariyati ma la yatimul alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Iaitu apa? Ada satu kaedah syarak yang saya sebut tadilah, ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa talaffuzu biniyati, adapun talafuz dengan niat, yatimu alwajiba bihi wa bidunihi, dengan melafazkan niat dia akan sempurnakan benda yang wajib, bihi dengan melafazkan tadi, wa bidunihi, boleh juga tanpa lafazkan pun tetap boleh didapatkan. Walidha lam yakul fuqaha biwujubihi bal binadbihi. Oleh sebab itu ulama berpendapat bahawa perkara ini adalah sunat, bukan wajib. Ini dia kata bihi yakunu hudurun niat arjah. Kerana apa? Dengan talafuz bin niat itu, niat itu boleh lebih unggul ada dalam hati. Walihadza la yanbaghi al-inkaru ala man nataqa bin niat. Oleh sebab ini maka tidak sepatutnya lah orang kita, atau kita mengingkari orang yang menyebut apa atau melafazkan niat, li'annahu yuridu ayatawassala bidzalika ila wajibin. Kerana niat dia apa? Supaya dia dapat menunaikan perkara yang wajib, iaitu niat dalam hati. Wala yunkaru ala man lam yantiq biha, dan tak boleh juga ingkar orang yang tak nak talafuz bin niat, li anna husulan niat ghairu mutawaqqifin ala nutqi. Kerana apa? Hasilnya niat itu tidak tergantung pada melafazkan niat tersebut. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Syekh Qadi Nuh Ali Salman Al-Qudat. Dia terangkan dalil ulama dulu yang mengatakan kenapa dalam mazhab Syafi'i disunatkan melafazkan niat, walhal tidak ada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan disunatkan atau diwajibkan melafazkan niat. Kerana apa? Dalil dia simple. Niat dalam hati itu adalah wajib, fardu. Kalau tak ada niat dalam hati, maka tak sah ibadah tersebut, apapun ibadah.
Melafazkan niat, dia ini alat bantu. Alat bantu iaitu suatu perkara yang dapat membantu hati untuk menghadirkan hati ini berniat melakukan ibadah tersebut. Betul? Maka benda yang menolong benda yang wajib, ini benda yang menolong benda yang wajib, ini tentulah benda suatu yang dianjurkan. Dia menolong benda yang wajib, maka dia dianggap sunat, mendapat pahala buat dia, tak dosa meninggalkan dia. Niat tak mestinya mesti ada talafuz biniat, ya, kita sepakat. Tapi kalau kita dengan melafazkan niat, hati kita boleh concentrate dan melakukan solat, maka baguslah perkara tersebut. So kenapa kita tak boleh lafazkan niat? Of course lah kita boleh lafazkan niat. So lafazkanlah niat. Itu yang disebut oleh Nuh Ali Qadi Ali Salman Al-Qudat. Siapakah beliau? Beliau ini adalah mufti Jordan. Mufti Jordan, dan bukan hanya mufti, pernah menjadi Qadil Qudat. Qadil Qudat ni apa? Kira kadi mahkamah syariah yang paling tinggi lah. Qadi kepada para qadi, atau dipanggil mahkamah apa tu? Mahkamah tinggi, atau mahkamah federal, atau mahkamah paling tinggi lah. Ini dipanggil Qadi Qudat. Qadi bagi semua qadi. Dia bukan calang-calang ulama, dia ulama besar. Ulama besar di zaman kita. Dia meninggal tahun 2009 kalau tak salah. Kalau tak 2009, 2010. Bahkan banyak ulama-ulama daripada, bukan ulama, ustaz-ustaz, okeylah, ulama-ulama yang datang dari Malaysia yang menuntut pada waktu beliau masih mengajar di Jordan, mesti mengaji dengan beliau. Mesti rata-rata banyak yang mengaji dengan beliau. Buktinya beliau sebut di dalam kitab beliau yang bernama Syarah kepada Kitab Jawharut Tauhid. Kenapa beliau karang Syarah Jawharut Tauhid? Kerana pelajar-pelajarnya datang dari Malaysia, semua suka mengaji kitab Jawharut Tauhid. Dia sebut Maliziyin. Kita patut bangga. Syekh Kabir ni, Syekh besar di Jordan sebut Malaysia. Yang hari ni kita tak nak pula ngaji kitab tu. Tak boleh lah. Kita kena ngaji kitab tu sebab dia buat tu untuk budak Malaysia. So itu Syekh Nuh Ali Salman Al-Qudat. Dia membahas tentang perkara ni. Bagi saya inilah dalil yang paling kuat yang menyatakan melafazkan niat itu adalah sunat. Kalau tuan-tuan puan-puan dekat masjid kat Negeri Sembilan ni ada yang pergi gantung kaifiyatus solati atau kaifiyatus solati indal atau fil Quran wal hadis as-sahih. Contoh dia kan, wal ahadis as-sahihah. Contoh dia pergi melaporlah dekat Jabatan Mufti. Sebab apa? Kadang-kadang dalam poster tu dia akan tulis perkara-perkara kesalahan yang dilakukan ketika sembahyang. Apa dia tulis kat itu? Melafazkan niat. Saya jumpa waktu saya pergi dekat negeri saya baru-baru ni, baru berapa hari lepas, dekat masjid tu ada terpampang benda tu. Saya terkejut. Ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i dalam banyak hal. Mazhab Syafi'i melafazkan niat itu adalah sunat, adalah perkara yang dihormati dan diagungkan, kerana ma la yatimul alwajibu illa bihi fa wajib. Faham? So tiba-tiba dia letak kat situ perkara-perkara yang kesalahan-kesalahan di dalam solat melafazkan niat. Itu nama dah bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Ini kena bantras, tak betul. Kerana memesongkan umat, memesongkan rakyat Malaysia yang bermazhab Syafi'i. Itu kita kena tegas. Sebab itu, tapi macam mana tuan-tuan kalau lisan dia cakap lain, hati cakap lain? Ini yang menang siapa? Hati, bukan lisan. Contoh dia, wa baqiya law sabaqa lisanuhu faqala nawaitu an usalliya fardhal asri wa huwa yuridu adh-dhuhra awil aks fahadha la yadur. Maka kes ini tidak masalah, li'annal umdata ala ma fil qalbi kama taqaddama. Kes dia apa? Contoh dia, kalau lisan dia tu tersasul. Macam saya kadang-kadang tersasul, selalu cakap tersasul. Mengajar ni tersasul paling banyak. Sebab kadang-kadang tengah mengajar ni, otak tengah fikir benda lain, hati fikir benda lain, lidah keluar benda lain. Ni nama dia tersasul. Sabqul lisan bahasa Arab dia. Kalau orang tu tersasul, dia kata nawaitu an usalliya fardhal asri, sahaja aku niat untuk solat fardu asar. Contoh dia, wa huwa yuridu dhuhra, padahal dia nak maksud tu solat zuhur, atau sebaliknya. Maksud dia apa? Hati dia nak sembahyang zuhur. Dia memang waktu ni waktu zuhur, tapi usalli fardhal asri arba rakaatin mustaqbilati lillahi taala Allahu akbar. Hati dia tengah cakap zuhur, waktu tu waktu zuhur.
maka solat dia tetap sah. Kenapa? Kerana li'annal umdata ala ma fil qalbi. Kerana umdah yang paling penting kat sini, yang menjadi pegangan di sini adalah apa yang ada dalam hati, kama taqaddama, seperti yang telah lalu. Maka hati yang menentukan. Hati itu wajib. Lisan ini hanya sunat. Kalau tersasul tergantung hati, bukan tergantung lisan. Lisan itu hanya alat bantu untuk memastikan hati ini boleh khusyuk. Kalau dia lafazkan niat tapi hati dia tak niat, tak sah lah. Contoh dia apa? Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin musallati lillahi ta'ala. Dalam hati dia duk fikir, oh bini aku ni masak apa ni sedap ni, Allahu akbar, duk fikir. Dah habis payang. Contoh dia tak sah lah. Of course tak sah. Sebab apa? Niat tersebut tidak dimasukkan dalam hati. Ini fikih niat. Panjang lah Ustaz. Dia panjang. Kawan murid saya di Morocco, dia sampai tulis satu risalah dalam bahasa Arab tentang niat sahaja dan dalil-dalil dia dan hujah-hujah dia. Murid saya lah, orang Malaysia lah. Orang Malaysia dia tulis kecil. Udahlah lebih kurang 20 halaman, 20 page lah dalam bahasa Arab. Mungkin satu saat saya suruh dia cetak lah kot. Sebab apa? Membahas niat sahaja. So macam ulama bahas, macam ni Ustaz, kalau niat tengah solat tiba-tiba dia lupa untuk niat puasa, boleh tak dia niat dalam hati ketika solat? Nanti kita bahas waktu masuk bab dia, tak boleh panjang-panjang bahas ni. Ada malam hari ini. So, okey, terus wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Ini dalil. Jumpa orang kata bid'ah, jawab dengan ni. Okey. Wa waktuha, adapun waktunya niat adalah inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, iaitu ketika membasuh yang pertama juz daripada wajah. Contoh dia, air ketemu pertama sekali ketemu wajah, ini dianggap sudah niat dia kena letak pada air pertama, basuhan pertama daripada wajah. Contoh dia Ustaz, saya basuh pertama saya lupa niat, basuhan kedua baru saya letak niat, maka basuhan pertama belum dianggap wuduk. Walaupun basah belum dianggap wuduk. Contoh dia dah basuh ni, lupa niat, baru basuh sini. So yang ni belum basuh. Dah basuh tapi belum ada niat basuh kan. Maka dia kena ulanglah balik yang atas ni. Begitu juga mandi. Bila mandi dia dah basuh separuh, bila tang kaki baru dia niat, lupa niat dah tadi. So dia kena repeat balik basuh dari atas, kerana yang atas tadi belum dalam keadaan mandi. Itu maksud dia. Ustaz, kena niat tak dari awal sampai akhir? Tak, niat dia pada awalul ibadah. Awalul ibadah tu niat. Selepas itu dia terus basuh macam biasa. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu. Dan tartib, apakah yang dimaksud dengan tartib? Tartib itu adalah apa? Alla yuqaddama udwun ala udwin. Seseorang itu jangan sampai dia mendahulukan salah satu anggota mengalahkan anggota yang lain. Dia belum basuh muka, dia basuh tangan dulu. Lepas tu dia baru basuh muka. Oh tadi kan dah basuh tangan, tak apalah saya terus basuh kepala. Ini nama dia tidak tertib. Dia tidak tertib. Maka kita kena tertib. Tu. Okey. Lepas tu faslun al-ma'u qalilun wa kathirun al-qalilu. Okey, sebelum masuk pembahasan ni mungkin ada persoalan ke tak? Ada pertanyaan ke tak? Bismillah. Siapa ada? Ya, silakan. Oh, okey. Orang yang pakai simen. Itu dia panggil dengan sahibul jabirah. Sahibul jabirah dalam mazhab Syafi'i susah sikit lah. Maksud dia apa? Ketika dia wuduk, kalau dia pakai jabirah tu sebelum dia dalam keadaan berwuduk, maka dia kena apa? Dia kena i'adah solat, mengulangi solat tersebut. Dia kena mengulangi solat tersebut. Jadi dia kalau nak pakai jabirah, dia panggil jabirah tu pembalut, maka pastikan dia wuduk dulu baru boleh dia pakai jabirah.
Lepas dia pakai jabirah, barulah boleh dia mas'ul jabirah tersebut. Kalau dia belum wuduk, maka perkara tersebut wajib untuk dia i'adah solat. Itu dia ada detail tentang sahibul jabirah. Kes macam mana untuk bertayamum dengan dalam keadaan a'dha' tayamum dengan tidak a'dha' tayamum. Itu dalam mazhab Syafi'i pastikan basuh dulu. Ustaz, susahlah nak mazhab Syafi'i macam tu. Sebab dalam kes ini saya kena aksiden. Mana saya nak siap basuh dulu? Saya kena aksiden, tiba-tiba dah masuk hospital, doktor dah pasang simen. Lepas tu saya kena pakai simen 6 bulan. Takkan saya kena i'adah solat 6 bulan? Ada orang kata macam tu. Betul, susah. Betul, susah kan? Maka dalam kes ini saya menganjurkan kita bertaklid kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki boleh tanpa ada wuduk dulu. Dan juga terus mengusap pada jabirah tersebut. Dengan syarat, ikut syarat dan rukun mazhab Maliki dalam berwuduk. Iaitu pastikan basuh rambut seluruhnya. Pastikan anggota yang lain dibasuh dengan tadlik. Okey, faham Itu kalau saya. Dan ini pendapat siapa? Saya cakap macam saya kata, kena ada reference. Reference dia boleh buka dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Dia terangkan dalam kes ini yang paling mantik, yang paling dia kata tu yang paling logik lah. Paling logik ni zaman sekarang, kalau kita kes kena pakai simen selama 6 bulan, tak sempat wuduk dulu dalam mazhab Syafi'i, maka pegang mazhab Maliki yang paling logik. Itu maksud dia. Berarti saya tak konsisten lah dengan mazhab Syafi'i. Tak, ini dalam kes ini masyaqqah. Kenalah kita dalam hal ini berhajat untuk berpindah mazhab. Tu maksudnya. Tapi dengan syarat dan rukun dia. Okey. Ada lagi? Sorry. Ketika mengambil wuduk pada basuhan pertama belum pun sempurna basuhan tersebut, tiba-tiba air tiada, kemudian air ada semula, maka bolehkah dia sambung basuhan yang tidak sempurna tadi masih dikira basuhan pertama atau ulang semula, contoh basuhan tangan? Okey, dia boleh terus dengan syarat, iaitu apa? Dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk tersebut, yang menafikan ibadat tersebut, istilah ulama. Itu satu. Yang kedua, disunatkan mualah. Mualah itu hanya sunat, bukan fardu dalam wuduk. Dalam wuduk dia kena mualah. Mualah ni apa? Contoh dia, sebelum keringnya satu anggota pindah ke anggota lain, itu sunat. Kalau dia dalam wuduk berhenti air, dia stop sekejap, dia betulkan lain untuk pastikan air keluar, dah kering dah air wuduk dia, lepas tu dia lanjutkan, boleh tetap sah dengan syarat dia tidak menafikan ibadah tersebut. Contohnya tiba-tiba dia pergi bilik air, buang air kecil. Tu kira batal, dia kena start dari awal. Okey, jelas ada soalan lagi? Dah pukul 10:11 minit. Ada lagi? Ya, saya. Dalam mazhab Syafi'i sah dengan syarat pastikan air tersebut kena kepada seluruh tangan dia. Dia pasti secara yakin. Kena yakin. Bukan kira-kira. Saya yakinkan jelas kena. Tak, bukan macam tu. Yakin tu apa? Dia tahu kena. Dia tahu kena. Contoh dia apa? Ini dia buka. Lepas tu air tersebut kena. Ni dia tak pegang, dia lalukan. Tapi dia pastikan kena semua. Dia tengok belakang. Ni dah kena semua jari, basuh kuku. Okey dah. Contoh dia. Yakin, dia nampak, dia tengok, dia rasa. Berarti itu sah. Sebab tak wajib tadlik dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki kena tadlik. Tadlik tu kena guna tangan lah pegang. Celup macam ni je tak sah mazhab Maliki. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi yakin tu apa? Yakin tu dia kena tahu. Mazhab Syafi'i yakin, bukan mazhab Syafi'i, semua mazhab nama dia yakin, berarti dia tahu secara pasti benda tu kena. Bawah yakin nama dia zon. Kalau yakin tu 100%. Bawah dia zon. Zon tu kira 80%. 80% tu contoh dia apa? Sekarang akan hujan. Kejap lagi akan hujan. Kenapa? Sebab mendung. Hujan ke tak? Tak. Dia belum tahu sebab belum hujan. Hujan ke tak? Tak, belum. Tapi dia tengok mendung, kita zon, kita sangka bahawa sangka yang besar, prasangka yang tinggi akan hujan. Kerana ada alamat iaitu mendung. Kalau 50-50 dia panggil syak. Syak tu apa? Dia ragu-ragu nak kata
hujan tak sure. Nak kata tak hujan tak sure. Nak kata takkan hujan tak terang sangat pun. Nak kata mendung tak juga mendung. Itu tak sure. 50-50. Bawah dia lagi waham. Waham tu apa? Tak ada tanda, tak ada peti, tak ada mendung, terang je dia rasa kira-kira akan hujan kot ni. Faham tak? Itu nama dia 20%. Yang akhir sekali 0%. Hujan ke tak? Wallahualam tak tahu. dia tak tahulah, jahil dia panggil. Bukan jahil bodoh dalam erti orang ni jahil, minal jahiliyah, bukan. Maksud jahil tu dia tak tahu. Itu tingkatan dia. Kena faham maksud yakin. Ini yang dimaksud al-yakinu la yuzalu bisyak. Pembahasan dia ada dekat situ dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah. Okey, dah pukul 10.15. Mungkin boleh tutup Boleh? InsyaAllah kita tutup pengajian kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan pada bab faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Astaghfirullah li wa lakum. Dan kalau ada semua salah dan silap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.